وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat datang saya ucapkan kepada semua. Terima kasih. Saya mohon maaf saya terlewat sikit pada malam ini. InsyaAllah malam ni kita sambung perbincangan kita dalam ayat suruhan dan larangan. Kita masih lagi berada pada ayat yang ke 20 dan ayat yang ke-21 daripada surah Al-Baqarah. Dan kita nak baca dulu, boleh? Lagi sekali ayat ni. Ayat 21, ayat yang ke-22 pada muka surat yang ke-4 insya-Allah. Kita baca dulu ayat ni. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Terjemahan. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kerana itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Baik, kita masih lagi dalam perbincangan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu semua menjadikan tandingan ataupun sekutu bagi Allah. Janganlah kamu mengadakan tandingan ataupun sekutu bagi Allah padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Saya kira ini minggu yang ketiga kita membincangkan pada bahagian fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalau diikutkan agak panjang lah kan perbincangan kita pada bahagian ini. Dan kenapa kita perbincangannya agak panjang pada bahagian ini? Kerana inilah dia intipati yang dibawa oleh setiap Rasul yang Allah utus, bermula daripada Rasul yang pertama iaitu Nabi Nuh alaihi salam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua diutus kepada kaum yang berbeza, kepada umat yang berbeza, latar belakang yang berbeza,
negara yang berbeza, bangsa yang berbeza, tetapi para rasul itu membawa apa yang sama, membawa risalah yang sama, membawa satu intipati yang sama. Apakah dia? Apakah intipati yang sama yang dibawa oleh Rasul itu? Itu Allah sebutkan pada surah yang ke-16 ayat ke-36. Surah yang ke-16 ayat 36 pada muka surat 271. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 36 pada muka surat 271. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ولقد ولقد بعثنا بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فمنهم فمنهم من هدى من هدى الله الله ومنهم من من حقت عليه الضلالة فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Terjemahan. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan para rasul. Baik. Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat. Tiap-tiap umat di mana? Tiap-tiap umat yang ada di bumi. Allah utus apa? Seorang rasul. Berapa banyak umat yang ada kat bumi ni? Banyak. Bilion. Banyak. Banyak ada umat yang berada di bumi ni. Maka setiap daripada mereka Allah utuskan rasul. Dengan latar belakang yang berbeza tapi dia membawa perkara yang sama. Itulah pertama apa? Menyembah Allah. Ani'budullah. Yang pertama. Dan yang kedua, jauhilah taghut. Wajtanibu at-taghut. Apa maksud taghut? Berhala. Berhala. Ya. Syaitan. Syaitan. Syirik Ustaz. Mempersekutukan Allah. Berhala, syaitan, syirik. Taghut. Baik, sebentar. Bateri nak habis. Okey. Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz berkenaan ni. Silakan. Saya bertanya, saya yang ditanya akhirnya. Bukan. Saya Sila. tanya macam ni. Sejak dari dulu dalam Quran Ustaz, dalam surah Al-Baqarah ni, masa dia sebut Tuhan Ibrahim. Dengan nabi-nabi yang lain-lain semua kan. Dengan nabi, semua sembahlah. Dia suruh semua pengikut-pengikut nabi-nabi yang lain tu sembah Tuhan Ibrahim. Kenapa dia sebut Tuhan Ibrahim Ustaz? Di mana? Dalam Quran, surah Al-Baqarah ya. In fact, Ustaz Fazrul pun selalu cakap Tuhan yang disembah oleh Ibrahim. Sekejap. Dia sebut Tuhan Musa kan, Fir'aun pun sebut. Ya. Okey. Dalam Musa. Sebab dia orang Tuhan dia orang lain. Musa lain Tuhan dia. Betul. Mungkin macam Yalah, tu. tapi kalau ikut ayat ni, nabi-nabi semua suruh sembah Allah kan. Ya. Jadi kenapa dia sebut Tuhan Ibrahim, Nabi Ibrahim? Tu masa zaman Nabi Ibrahim kot. Tuhan Ibrahim. Yalah, tapi kalau dia bagi semua rasul, semua yang diutus tu untuk sembah Allah, kenapa baik. Nabi dia cakapkan Tuhan Ibrahim?
Kita Tuhan tanyalah Tuhan Ustaz. Ibrahim masa tu Allah lah juga kot. Minta Betul Ustaz tak, Ustaz? jelaskan. Minta Ustaz jelaskan. Kan kita lain kan tak sampai lagi Mm-mm. lama kita. Tak, cuma cakap yang tu je Ustaz. Kenapa Ah. disebut Tuhan Ibrahim? Saya nak tahu kenapa dalam Quran. Nanti saya ambil dia punya ayat dia. Baik, baik. Saya habiskan tulis yang kejap. Tak nampak tulisan merah. Tak nampak Nampak Saya nampak dah. at-taghut kullu ma ubida min dunillah. Saya bacakan Tapi at-taghut mungkin kullu Hmm. ma'ubida Atau min dunillah. Hmm. Kullu ma'ubida min dunillah. Kullu ma'ubida min dunillah. Ada dalam ayat tu, ayat 36. 35. Yang sebut Ada. tentang makna taghut. 36. Mm-mm. Dalam Quran ada beberapa kali disebut perkataan taghut ini. Yep. Jadi kita ambil makna ni sekali dan kita boleh setiap kali jumpa je perkataan taghut, inilah dia punya makna dia. Tapi jangan hilang pula. Setiap kali jumpa taghut nak kena selak mana. Kullu ma. Dah tulis, tangkap gambar satu kali, simpan dalam handphone. Kullu ma. Simpan dalam foto kat handphone lebih mudah nak cari daripada simpan di buku. Memang. Ubida min apa dunillah. Min dunillah kullu ma'ubida Dunillah. min dunillah. Kullu ma'ubida min dunillah. Dia Setiap mempersekutukan sesuatu, Allah lah ni, Ustaz kan? ya betul. Setiap Setiap sesuatu sesuatu yang disembah, yang diabdikan diri, yang ditaati, yang disembah. yang diikuti selain dari Daripada Allah. Allah. Macam Ustaz cakap itu hari Ya, pasal betul. kerja, lebih pentingkan kerja tu, kita tahu jugalah tu kira Iya. Allah Masya Allah. dia berikan diri. Makin lama nanti kelas kita waktunya makin pendek. Kenapa? Sebab yelah kita semua dah boleh faham dah topik-topik yang kita bincangkan tu, kita dah boleh faham kan. Dah tahu makna dia. Masuk yang lain pula sama juga panjang dia Ustaz. Ilmu lain pula Ustaz. Diikuti selain Allah. Baik. Ini makna untuk taghut setiap sesuatu yang disembah. Kalau kita sebut sembah saja, kita akan nampak apa? Kita akan nampak berhala. Ya betul. Berhala je lah. Kan? Tapi taghut bukan maksud disembah saja. Maksud diabdikan diri. Dia maksud ditaati dan juga diikuti. Dalam bahasa Arab kita sebut ma'bud, matbu' dan juga muta'. 3 perkara. Itu semua termasuk dalam ibadah. Bukan saya cakap sembah tapi pengabdian diri. Bukan saja pengabdian diri, sesuatu yang ditaati atau bahasa kita mengikut secara membuta tuli. Itu yang bahasa baiknya lah. Kan kalau yang kasar sikit yang satu lagi itulah. Tapi yang baiknya membuta tuli. Baik, maka ini maksudnya taghut, dan inilah seruan yang dibawa oleh setiap rasul yang Allah utus. Mereka membawa risalah yang sama, iaitulah pengabdian diri kepada Allah dan jauhi taghut. 2. Kalau dia bawa satu je tak cukup ke? Maksudnya abdikan diri kepada Allah je tak cukup ke? Cukup lah kan? Cukup tak? Cukup. Cukup tak? Kan? Kalau buat satu je, pengabdian diri kepada Allah tak cukup ke? Kenapa nak kena ada wajitani taghut? Kena ada yang ni juga. Kenapa?
Sebab Jangan mempersekutukan dia. Sebab ada juga yang mempersekutukan Allah, Ustaz. Sambil abdikan Allah diri. Sama-sama. Sambil Sambil dia abdikan diri pada Allah, dia juga menyengutukan Allah. baik. sebab Ustaz, Hmm. kaitan ni, dia kerja dia memang nak menggoda kita. Tu dia suruh jauhkan. Hmm. Betul? Kita lihat surah yang ke-23 ayat 84, 85, 85. Buat apa Ustaz? maka surat 347. 47. Oh, maaf. Ayat ni panjang. Kita ambil ayat ringkas. Ayat ringkas. Kita lihat surah 43. Penghujung surah 43. Muka surah 495. Muka surah 495. Zuhruf. Surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, ayat yang ke-87. Surah 43, ayat 87. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Walain sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Fa'anna yufakun. Fa'anna yufakun. Terjemahan. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Nescaya mereka menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Baik, ayat ni turun kepada kaum musyrikin Mekah. Kaum musyrikin Mekah, mereka tahu adanya Allah. Mereka mengakui adanya Allah. Dan jika ditanya kepada mereka, siapa yang cipta mereka? Mereka kata pasti. La yakulunna. Pasti mereka akan cakap Allah. Allah yang cipta mereka. Fa'anna yufakun. Akan tapi kenapa mereka boleh dipesongkan? Maksudnya apa? Semua rasul diutus untuk mengajak kepada ani abudullah, mengabdikan diri kepada Allah dan wajtanibut taghut. Kenapa kena ada juga menjauhi taghut? Kerana seperti yang tadi telah disebutkan, ada orang yang dia sembah Allah juga. Tapi dalam masa yang sama dia sembah juga berhala. Kan? Dia sembah Allah juga tapi dia minta tolong juga dekat berhala. Kan? Dia pergi minta tolong dekat kubur, dia pergi minta tolong dekat pokok, dia pergi minta tolong dekat batu. Kan? Dalam masa yang sama dia sembah Allah juga. Maka sebab itu disebutkan dua perkara ini Allah sebut sekali. Pengabdian diri kepada Allah dan kena jauhi taghut, atau dalam bahasa mudahnya jauhi syirik. Begitu juga kan, kalau kita lihat dalam ayat sedang kita bincangkan ni, sama tak pattern dia? Pattern dia sama tak? Sama. Ayat yang sedang kita bincangkan ayat 21 dan juga ayat yang ke-22. Apa mula-mula Allah sebut pada ayat yang ke-21? Allah kata, wahai manusia, u'budu rabbakum. Allah suruh mengabdikan diri. Betul tak? Ada kalau berhenti kat situ? Tak. Hujung ayat 22 Allah kata fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu sekutu. Maksudnya apa? Allah suruh wajtanibut taghut. Maka patternnya sama. Tak cukup dengan hanya suruh mengabdikan diri. Allah ingin akan suruh jauhi segala sekutu-sekutu ataupun tandingan-tandingan yang kita buat bersama dengan Allah. Baik. Maka sebab itu kita beri perhatian lebih sikit pada ayat-ayat yang berkaitan ini. Terutama ayat inilah. Sebab itu kita dah 2 kali pertemuan. Ini pertemuan yang ketiga, kita masih lagi membincangkan ayat yang sama. Kenapa? Kerana inilah peringatan awal.
risalah yang dibawa oleh setiap rasul. Maka kalau ini risalah yang sama dibawa oleh setiap rasul, maka penting ke tak penting? Penting. Pentinglah, sangat penting. Manusia boleh mengabdikan diri kepada Allah seluruh kehidupan dia. Tapi kalau dalam masa yang sama dia juga syirikkan Allah, dia menyembah tagut ataupun ada taingan kepada Allah, bermakna tak 60, 70 tahun solat dia tu? Tak. Tak bermakna. Kita dah baca akan jadi apa? Amalan tu akan jadi la yahbatanna amalu. Amalan tu akan jadi terhapus. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia syirik kepada Allah SWT. Oleh sebab itu ini risalah yang dibawa oleh setiap rasul. Maksudnya kalau setiap rasul bawa, maka dia adalah satu perkara yang sangat penting. Daripada entah berapa ribu tahun dulu sampai ke hari ini, daripada zaman Nabi Nuh tu, risalahnya tetap sama. Risalahnya tetap sama. Cara ibadah berbeza, tetapi konsep asalnya itu sama, iaitu abdikan diri kepada Allah dan jauhi tagut. Kalau hanya ada satu, dia tak boleh. Dia kena ada dua-dua. Barulah yang pengabdian diri itu diterima jika tidak ada syirik. Kalau ada syirik, selesailah. Habislah pengabdian diri itu, dah tak ada apa, dah tidak ada apa-apa makna. Kan? Sebab itu juga, kalau kita lihat pada Luqman, apakah perkara pertama yang Luqman pesan pada anak dia? Ayat yang ke-13 surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Ini pesanan pertama Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya. Ini awal nasihat Luqman kepada anak dia. Apa dia? Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Kenapakah ini peringatan pertama Luqman kepada anak dia? Banyak lagi perkara yang boleh ingatkan, tapi kenapa berkaitan ini yang pertama sekali Luqman ingatkan anak dia? Penting. Sangat penting. Penting. Luqman tak kata, wahai anakku, sembahlah Allah. Dia tak kata. Kenapa? Sebab anak dia dah memang tahu kena sembah Allah. Kena sembah Allah. Tapi Luqman bagi peringatan, dalam nak sembah Allah itu ada satu perkara kena jaga-jaga, iaitulah syirik. Itu ada kezaliman yang paling besar. Kan? Baik. Menjawab tadi pada soalan tadi yang berkaitan dengan kenapa dalam Quran disebutkan Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Ibrahim dan sebagainya. Dia cara ayat tu lebih kurang macam ayat yang sedang kita bincangkan ni. Ingat tak bila kita sebut pada ayat ke-21 tu, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Kenapa Allah guna rabbakum? Kenapa tak guna u'budullah? Kenapa guna rabbakum? U'budu rabbakum. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Kenapa tak guna ya ayuhan nas u'budullah? Kenapa? Kerana bila guna rabbakum, dia pertama dia menunjukkan pemilikan. Tuhan tu Tuhan kita. Dan orang yang dengar tu dia rasa lebih dekat. Dia rasa lebih dekat. Bila kata sembahlah Tuhan Musa dan juga Harun, kan kalau sebut, mungkin kalau sebut sembahlah Allah, dia mungkin siapa Allah, tak pernah dengar Allah, tak pernah kenal dan sebagainya. Dia sebut Tuhan Musa dan juga Tuhan Harun ataupun Tuhan Ibrahim, kan? Maka nak menunjukkan yang diorang ni semua lebih dekat, sama-sama level. Kan? Kalau sebut satu yang mungkin yang diorang mungkin tak dengar ataupun tak biasa, so ikut orang yang kita tak kenal, kan? Kita mesti macam 50-50 nak ikut, tak agak-agak nak ikut. Tapi kalau kata meh lah, ikut ni kawan aku ni, kita rasa okey kawan dia, kita pun rasa okey sikitlah nak ikut. Maka diperkenalkan Tuhan itu dengan Tuhan Ibrahim, dengan Tuhan Musa dan juga Tuhan Harun. Wallahu alam, itu secara ringkasnya kenapa dalam Quran disebutkan Tuhan Musa, Tuhan Harun, Tuhan Ibrahim dan juga sebagainya. Selain nak memberitahu bahawa
selain dia orang juga ada Tuhan, dan Nabi Musa, Nabi Harun, nabi yang menyeru mereka itu juga ada Tuhan, dan supaya mereka bertanya-tanya, siapa Tuhan Musa ni? Siapa Tuhan Harun? Siapa Tuhan Ibrahim? Bila adanya nak bertanya-tanya, maka akan mulalah nak mencari-cari dan berkenal-kenalan siapakah Tuhan itu. Okey, baik. Yang ketiga, bahagian syirik. Itulah kita ada syirikul dakwah, kita ada syirikul ta'ah. Okey. Syirkul ta'ah. Itulah syirik pada ketaatan. Kita lihat surah yang ke-9 ayat yang ke-31. Pada muka surat 191. Muka surat 191 surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا La ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Terjemahan. Mereka menjadikan orang-orang alim, yakni Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Ada footnote sini Ustaz. Silakan. Mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan lain selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tak dengar Ustaz? Baik, inilah yang disebut syirik dalam bentuk ketaatan.
bila disebut tentang pendeta-pendeta ataupun ahli agama, ini ceritanya tentang siapa? Orang Nasrani. Orang Nasrani. Orang Nasrani ada tak disebut tentang mereka dalam surah Al-Fatihah? Ada. Ada. Ada Ustaz. Ada, Mereka Ustaz. adalah golongan Golongan yang Allah murkai. ghairil Yang sesat, maghdubi sesat. alaihim ke Sesat, ataupun yang sesat. ad-dallin. Sesat. Sorry. Dia beramal tak berilmu. dia Beramal orang tak ada sesat. ilmu, beramal tanpa ilmu, Ustaz. Mereka adalah ad-dallin, orang-orang Ad-dallin. yang sesat. Sesat. Baik. Kerana mereka beramal tanpa ilmu. Baik, dalam ayat disebutkan mereka iaitu orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama. Dalam bahasa kita, ahli-ahli agama ni kita sebut sebagai apa? Ulama. Ulama. Lama. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan para ulama mereka sebagai Tuhan. dalam ni disebut sebagai pendidik-pendidik. Dalam terjemah Haji Yahya tadi disebut apa? Apa dia? Haji Yahya punya Sebagai terjemahan Tuhan. tadi Sebagai Tuhan. sebagai Tuhan. Dalam saya punya Quran sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Yang Sebagai lebih tepat Tuhan. adalah Dan juga Selain daripada Allah. Masih Ibnu Maryam. Al-Masih Putra Maryam. yang lebih tepat adalah sebagai Syirik. Tuhan-Tuhan. Kenapa? Kerana dalam bahasa Arabnya, teks Arab diletakkan arbaban. Sebagai Familiar Tuhan tak apa? selain Allah. Familiar tak perkataan arbaban ni? Macam pernah dengar. Macam pernah dengar kat mana? Arba. Baik, tak biasa. Tapi kalau saya tulis macam ni, biasa tak dengar. Dalam laci. Biasa tak dengar perkataan ni. Biasa. Rabbah. Tuhan. Rob. Rob. Arban Rob ini dia tu punya ramai Tuhan singular. lah. Plural ya arban. Arbaban ini Arbaban tu adalah dia punya plural dia, Jamak tiga jamak dah. dia. Rob satu, arbaban banyak, plural. Banyak. Tuhan. Oh. Arbaban, Tuhan. Maka janganlah bagi nama anak arbab ke, kan? Yang kalau yang tasik raban tu saya tak tahulah ada kena dengan ni, tak ada rasanya. Kan? Arbaban. Itu adalah jamak ataupun plural kepada Rabb, Tuhan. Maka terjemahan yang lebih tepat adalah Tuhan, bukan pendidik. Kenapa Allah terus sebut sebagai Tuhan? Oh, ini ekstrim ni. Mereka menjadikan para ulama mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Dengan cara macam mana? Fu'nun Haji Yahya tadi telah beritahu kepada kita. Baik. Dalam hadis Nabi SAW membacakan ayat ini. Kemudian seorang sahabat bertanya. Dia dulu adalah orang Nasrani. Bila dia dengar Nabi baca ayat ini, yang iaitulah mereka menjadikan pendeta dan ahli agama mereka itu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Kemudian dia cakap apa? Dia kata, "Fakultu inna lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami ni bukannya sembah mereka, bukan sembah kami punya para ulama, pendeta semua tu. Lalu Nabi kata, "Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunah wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunah." Bukankah mereka itu, iaitu para pendeta dan juga para ulama itu, mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, lalu kamu pun sama mengharamkannya, dan mereka menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, lalu kamu pun ikut menghalalkan perkara tersebut. Sahabat itu berkata, qala qultu bala. Bahkan betul ya Rasulullah, itulah yang dilakukan oleh orang Nasrani dulu. Maka Nabi SAW bersabda, fatilka ibadatuhum. Itulah pengabdian diri kepada mereka, ataupun bentuk ibadah kepada pendeta itu adalah dengan apa? Ikut taat. Cara dia orang. Ikut cara dia orang. Taat apa yang ulama tu cakap. Pendeta tu cakap. Bukan saya nak mengajak melawan ulama tau. Jangan Ustaz Faiz ajak melawan ulama. Ulama sekarang semua dah rosak. Bukan tu maksud saya. Ini adalah para ulama yang cakapnya bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul cakap. Cakapnya bertentangan. Kan? Tapi kalau cakapnya itu dibawakan hujah reference daripada Al-Quran dan hadis,
cuma dia bertentangan dengan kita, itu lain ceritalah. Ini para pendeta, ahli agama, para ulama yang cakapnya itu berlawanan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Hadis. Lalu orang ikut. Maka itulah bentuk pengabdian diri orang kepada ulama ataupun ahli agama tersebut, maka dia telah menjadikan ahli agama tersebut sebagai arbaban, sebagai Tuhan selain daripada Allah. Dia bukan sembah, dia bukan pergi cium kaki ke, pergi solat sujud kat orang tu ke, tak buat pun. Dia cuma ikut aje apa yang ahli agama tu cakap. Dia kata yang ni boleh, yang ni alah sikit je, tak apa. Yang ni apa salahnya? Dia pun okeylah, tak apalah sikit. Tak apalah. Apa salahnya? Ini hadiah, ini bukan rasuah, ini hadiah. Sebagai bayar kita punya servis, kita punya khidmat. Kan? Dan pelbagai lagi bentuk. Ini bukan kita, contoh, ni bukan kita sembah kubur. Ini kita begini dan begini, ini bukan sembah pokok. Ini begini dan begini. Kita pun ikut. Betul lah. Sebab apa? Alasannya apa? Takkanlah ulama tu salah. Takkanlah ustaz tu salah. Ulama dan ustaz boleh salah tak mengikut ayat ni? Boleh. Boleh salah. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah boleh salah tak? Tak boleh. Tak boleh salah. Dia akan sentiasa tetap benar. Maka yang kena sentiasa ikut adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kalau kata ustaz tu dia selalu cakap memang ikut Quran dan Sunnah, sekali dia cakap lain daripada Al-Quran ataupun lain daripada apa yang Nabi cakap, apa kita nak buat? Jangan ikut. Tinggalkan ustaz tu turun, tinggalkan kata-kata ustaz itu pada ketika itu yang dia bercakap berlawanan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Macam mana kita nak tahu dia cakap itu ikut Quran ataupun ikut Sunnah ke tidak? Macam mana nak tahu? Itulah pasal. Kita tahu. Tak Ya, pandai ustaz. Baik, maka sebab itu menjadi Kena tanggungjawab belajar. orang yang dua. Pertamanya, menjadi tanggungjawab kita semua untuk belajar tentang agama kita. Yang kedua, menjadi tanggungjawab orang yang mengajar, setiap yang dia cakap, dia bawakan reference. Itu tanggungjawab dia. Oh, maksudnya ustaz yang kena ajar kita tu kena ada dalil-dalil dia lah ustaz Betul. Ya. Guru yang mengajar kena bawakan reference dia daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Supaya orang yang dengar jelas, oh ini daripada Quran, ini daripada Sunnah, ini yang Nabi buat, ini yang Nabi suruh, ini yang Allah suruh. Itu yang sepatutnya dilakukan oleh para ahli agama dalam nak menyampaikan agama. Sebab kita nak bawa masyarakat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan nak bawa kepada kita, nak bawa kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau orang ikut Quran dan Sunnah dan tinggalkan kita, tak ada masalah. Tapi jangan orang ikut kita dan tinggalkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu bahaya. Itu bahaya. Itu akan membuatkan apa? Akan menjadikan budaya fanatik. Apa je yang ustaz ni cakap betul, bersokong aja. Dia dah taksub dengan ustaz. Taksub. Bahagian ilmu tu dia dah tolak tepi dah. Dia kisah, dia tahu ustaz ni cakap, dia akan sokong punya. Cakap lah apa pun, dia sokong punya. Maka dia akan jadi buta terhadap bahagian ilmu tu. Maka jadilah dia seperti siapa? Seperti Nasrani yang ad-dallin. Allah selalu ingatkan. Kerana ia akan terjadi dalam masyarakat kita yang orang ikut ahli agama, dah tak ikut dah ilmu. Sebab tu ad-dallin, Nasrani ini mereka beramal tanpa ilmu. Hidup ikut aja. Ustaz tu cakap, orang ni cakap, orang tu cakap, dia ikut dan juga ikut. Dia tak pernah semak, tak pernah tahu. Oh, ustaz tu cakap betul ke? Ustaz tu cakap salah ke? Dia ikut je. Dia pun tak tahu. Selalu Baik. check Ustaz. Selalu kita check. Cek itu yang terbaik. Bukan kita banyak songeh. Sebab kadang kata nak tanya-tanya, nak cek-cek kan. Macam susah je. Kita ni macam banyak songeh, banyak cerewet. Kita ni siapa kan? Background agama pun tak ada. Saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang belajar, tak kisahlah belajar Quran ke, baru nak belajar agama ke, yang bila dia belajar, dia semak. Itu adalah cara yang betul. Walaupun kita kan sebagai tenaga pengajar ni, nak jawab tu macam agak leceh sebenarnya. Sebab kita nak kena cari dalil, kita nak kena semak. Tapi itulah dia jalan yang betul.
Jadi bagus kalau orang yang belajar dia bertanya. Dia membuatkan orang yang mengajar tu juga akan berhati-hati bila nak cakap. Dan dia akan buat preparation. Dia tak ada duduk tontang. Orang ni kata, ulama kata, orang ni kata, ulama kata. Habis selesai kat situ je. tak dengar Allah kata, tak dengar Nabi kata. Yang dengar ulama kata je. Adakah ulama salah? Saya tak kata ulama salah. Tapi adakah ulama kena didahulukan daripada Allah dan juga Rasul? Tidak. Sudah tentu tidak. Itu sebabnya sekarang ustaz-ustaz berceramah ayat-ayat dia sama je lebih kurang. Dan dia sama je kan. Yang selalunya dia kata lakum dinukum tak ada mari. Sama je. Dan itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan standard agama dalam masyarakat kita tak meningkat. Tak meningkat. Sebab para ustaz menghalang masyarakat untuk meningkatkan kadar ilmu dia. Sebab kalau orang mula bertanya tentang rujukan, tentang reference, itu maksudnya kan mungkin generasi kita tak nampak, generasi depan lagi akan nampak. Oh, makin meningkat tahap ilmu dia tu makin tinggi. Standard agama tu makin tinggi. Tapi yang menahannya siapa? Yang menahannya orang agama. Jangan banyak tanyalah, kau tak faham, jangan banyak tanyalah. Bukan standard kau tak ada background, tak. Asalkan dia orang Islam, dia layak untuk bertanya tentang agama dia. Tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah, tentang apa yang dia nak amalkan. Maka kita kena raikan, dan saya sangat seronok kan kalau orang yang ada pemikiran yang sebegini. Dia akan lebih jelas dalam dia nak beragama. Kenapa? Kerana ini yang Allah ingatkan dalam setiap kali solat kita mengenai golongan Nasrani ad-dallin, yang mereka itu beramal tanpa ilmu. Akhirnya besar tak kesan dia? Besar tak kesan dia? Ramailah kita ni yang sebenarnya Nasrani, bukan Nasrani. Itu yang Allah masukkan sebesar mana kesan dia tu? Sebesar mana kesan dia tu? Sampai kita tak ada pahala. Sampai tak ada pahala. Kesannya sampai boleh membawa kepada dalam ayat ni sendiri. Sebab itu penghujung ayat ni Allah kata apa? Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Sedangkan mereka itu tak disuruh melainkan mengabdikan diri hanya kepada Tuhan yang satu. Adakah mereka sembah Tuhan yang lain? Tak, bukan dia sembah Tuhan. Dia boleh sembah Allah juga, tapi apa yang dia buat? Dia duk ikut taat kepada orang agama dia. Allah kata la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri kepada kecuali Allah. Adakah mereka sujud kepada ahli agama dia? Tak. Mereka hanya mengikut. Dia sujud pada Allah, cuma ikut. Taat kepada ketaatan dia tu lain. Ya. Dan Allah hujungkan ayat tu subhanahu, jelas. Amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Apa yang mereka sekutukan Allah? Apa yang mereka syirikkan? Mereka syirikkan Allah dengan pendeta-pendeta mereka. Besar tak kesan? Besar. Sangat besar kesan. Ya, saya silakan. Contoh macam saya ada terjumpa satu grup ni, mula-mula saya ikut okey je, tapi bila dia dah start cakap kalau berkata-kata dalam hati tentang apa yang guru dia cerita tu, maknanya ada something wrong dengan diri sendiri. Saya dah macam cuak dah sebab memang saya baru berkata-kata. Tu maksud dia sama juga ke macam yang seperti ayat ni? Berkata-kata apa? Maknanya macam bila kita berkata-kata dalam hati, maknanya kita macam rasa macam guru kita was-was. Kita rasa macam cikgu kita tu tak betul. Macam berbelah bagi. Ya, contoh dia macam kita share pasal makanan. Kita share pasal makanan je, tapi dia punya ayat dia tu janganlah kita share benda-benda yang macam makanan semua ni, daripada share benda tu baik kita share benda-benda ilmu. Lepas tu macam janganlah dia suruh. Okey, ni daripada guru tu. Lepas tu bila saya dah dakful kat situ, tiba-tiba keluar ayat macam tu. So saya macam perlu ke saya teruskan ataupun saya stop je, sebab dia rasa macam mungkin saya punya level iman saya tak sampai tahap macam taksub. Bagi saya tu taksub lah. Itu ke maksud dia dengan ayat ni? Baik, level taksub itu dia sampai tahap apa yang orang tu buat, kita iakan je. Hatta dia sampai tahap kalau orang tu buat kesalahan pun orang iakan. Ia pernah terjadi di negara kita, agamawan yang memang dah jelas dia punya salah, bahkan telah viral pun kesalahan dia, tapi ramai orang pertahankan dia. Sebab apa? Sebab orang kata dia itu orang baik.
dia tu ada janggut. Dia tu orang yang rajin berdakwah. Takkan dia buat salah. Alasan yang itu. Maka itu dah masuk bahagian apa? Dia dah masuk pada bahagian ta'assub. Dah masuk pada bahagian ta'assub. Bahayanya ta'assub ini, sampai nanti itulah tahap dia. Apa je, orang tu buat dia akan iakan je. Dia akan iakan sahaja semua. Itu yang sampai terjadi pada apa di luar negara kan, yang mana apa tu paderi-paderi kan, dia ambil kesempatan kepada wanita-wanita yang datang kan, nak mengakui dia punya dosa, yang nak menyucikan diri, dia ambil kesempatan kan. Hatta ada pun kan ustaz-ustaz yang mengambil kesempatan pada orang-orang yang datang nak membersihkan diri dia kan, terutamanya wanita lah kan. Lepas tu bila dah jelas kesalahan dia, orang masih pertahankan. Orang kata takkanlah ustaz ni kan, itu semua fitnah kan. Dia terima, dia yang salah dah jelas pun dia tutup mata je. Tak apalah, itu ustaz kot, itu ustaz. So ta'assub dia akan bawa sampai kepada perkara yang begitu, hingga buta nanti apa je kesalahan yang dilakukan orang akan angguk dan iakan sahaja. Maka itu kesan daripada ketaksuban terhadap sesuatu itu. Dan ta'assub ini dia akan menghalang budaya ilmu. Ta'assub dia akan menghalang budaya ilmu. Cakaplah apa pun. Cakaplah, bagilah dalil ayat Quran, bagilah hadis satu buku pun, dia jawab satu je. Takkan ustaz tu salah, itu ustaz kot. Itu je, memang selesai lah kita. Dia cakap tu memang selesai lah. Itu tanda memang dah tak boleh nak masuk apa dah. Jawab dia satu, itu ustaz, takkan ustaz tu salah. Itu ustaz tu belajar dekat Yaman tu. Kan? Dekat Yaman, belajar kat Yaman 5 tahun. Tengok belakang dia kalau ngajar kitab berdiri. Kan? Takkan dia salah. Dia keluar dalil yang tu, memang selamat lah kita. Tak dapat nak buat apa. Sebab apa? Itu memang dah hujah yang paling menunjukkan tahap keilmuan tu tak ada. Fikirannya tak terbuka untuk menerima ilmu, ditutup dengan apa? Ditutup dengan ta'assub kepada seseorang itu. Baik. Maka ini bahagian syirik yang keempat, iaitulah syirik ketaatan. Syirik ketaatan ini juga antaranya ialah apa? Ada je pekerja yang dia kena ikut cakap arahan pihak atasan yang bertentangan dengan prinsip agama dia. Dia kena uruskan perkara yang haram, baik makanan ke, minuman ke, urus niaga ke, yang haram dia kena uruskan juga. Sebab apa? Ini arahan daripada pihak atasan. Kalau dia buat, alasan dia kenapa? Kalau saya tak ikut, saya kena buang kerja lah. Lalu dia buat. Sekarang ni saya berada di kampung. Baru di mana tu? Zia. Okay. Maka kalau kata dia buat, maka dia menjaga periuk nasi dia, tapi dia mengenepikan siapa? Allah. Mengenepikan Allah. Maka dia taat pada arahan Allah ke atau dia taat pada arahan orang atasan? Orang atasan. Dia taat pada arahan orang atasan. Maka ketika itu dia telah Syirik ketaatan tu. menduakan Allah dengan arahan orang lain. Dia ketepikan arahan Allah dan dia dahulukan arahan orang atasan. Baik. Yang keempat, Ustaz, sorry. ya saya. Sama macam kalau kita ada meeting ke Ustaz? Kalau kita ada meeting, dah Kalau masuk kita ada waktu, meeting. macam mana tu? Baik, kalau meeting tu macam sekali-sekala, tak apalah. Kalau kita meeting kan kadang kita faham kita meeting dengan orang bukan Islam, pertama. Kita bekerja dengan syarikat orang bukan Islam. Baik, dan meeting itu bukanlah selalu, dia sekali-sekala. Prinsip asal dia, apa pun perlu dihentikan bila masuknya waktu solat. Betul. Kita boleh menghidupkan budaya meeting stops when azan start. Boleh tulis kat pintu mesyuarat tu, meeting stop when azan start. Kita boleh budayakan perkara itu sebenarnya. Tapi kenapa kita tak boleh budayakan? Sebab lemahnya iman kita. Tak boleh nak budayakan. Kita tak mampu nak budayakan perkara tersebut. Baik. Kita kena faham, asalnya ialah azan solat kena dahulukan dulu. Itu prinsip dia. Baik. Tapi kadang ada meeting kadang-kadang. Kan kadang-kadang ada meeting yang dah masuk azan
tapi meeting tak habis lagi dan kita boleh agak meeting ni mungkin lewat mungkin akan habis dalam masa setengah jam contohnya, ataupun maksimum 1 jam. Maka waktu tu kalau kita nak lewatkan, bolehlah diterima, sedangkan pada asalnya memang tak boleh pun, tapi asalkan sekali-sekala tak apalah. Tapi kalau kata dah selalu sangat, maka memanglah tak boleh nak mendahulukan meeting dan juga urusan itu, kena dahulukan dulu solat. Nampak macam terkebelakang lah kan. Sebab apa? Sebab kita tak biasa lakukan dengan perkara ini. Nabi SAW, Aisyah sebutkan, baginda selalu membantu isteri dia dengan urusan rumah, selalu bersembang, selalu bergurau. Tapi bila bunyi je azan, Aisyah kata, Nabi macam tak kenal aku. Bunyi azan je Nabi akan terus bangun. Dah tak hiraukan Aisyah. Begitu juga para sahabat ridwanullahi alaihim, bunyi je azan dia tinggalkan semua. Sahabat satu hari dia terlewat datang solat berjemaah di Masjid Nabawi. Dia sampai orang dah angkat takbir. Bukan orang dah habis solat, dia sampai orang dah angkat takbir. Habis solat dia datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, aku tadi terlewat datang solat. Aku dilekakan oleh kebun aku. Dia duduk kat kebun dia. Dia uruskan kebun dia, dia leka. Maka ya Rasulullah, aku wakafkan kebun aku ini kepada agama. Kenapa? Kerana dia terleka dengan kebun tu terlambat sikit. Dia terlepas takbiratul ihram dengan imam, tu je. Itu sahaja. Itu besarnya nilai solat dalam kehidupan para sahabat. Tapi kita tak pandang, kita pandang solat ni terkebelakang. Kalau nak arah ke agama sikit, nampak ke belakang. Betul tak? Itu dah dibudayakan dalam masyarakat kita. Sebab itu kalau dengar kan orang belajar Quran, atau kita pun lah jumpa kawan, ada kelas apa? Kelas ngaji, belajar Quran, dan kata kan. Ada ke orang rasa macam excited? Kalau kita cakap, ada apa? Wah, I ada kelas English, ada kelas bahasa Mandarin, Perancis. Oh, ya ke? Banyak sembang, panjang sembang dia. Dia cakap, I ada kelas Quran. Oh, betul Ustaz, betul. Okey. Baguslah. Itu paling kuat pun. Tapi kalau cerita, I ada kelas bahasa Perancis, bahasa Rusia. Oh, cerita memang dia akan jadi panjang lebar dia punya cerita. Sebab apa? Orang pandang belah. Beragama ni ke belakang. Pakai pakaian menutup aurat, pakai pakaian yang longgar, nampak apa? Tak ikut trend. Pakai pakaian yang ketat, nampak bentuk badan, itulah dia trend. Betul tak? Betul. Main bola pakai seluar panjang tak trend. Main bola seluar pendek nampak lutut, itu trend. Betul? Kalau negara tak hantar orang Islam pergi sukan gimnastik, itu nampak negara tu kuno. Nampak negara tu kuno. Kan? Begitu ke orang tentang agama yang kita nak kena betulkan. Kita duk beri perhatian kepada kehidupan dunia, berapa lama je yang kita nak hidup di dunia ini, dan rezeki kat dunia ini siapa yang bagi? Tuhan yang kita ketepikan, itu juga yang bagi kita rezeki. Ustaz, baik, yang keempat. Ya, silakan. Saya nak minta pendapat Ustaz. Saya mungkin tersentuh beberapa personaliti, tetapi ni dalam syirkul ta'ah ni Ustaz. Ni kalau orang yang taksub ni macam mana Ustaz? Adakah dia termasuk dalam syirkul ta'ah? Orang yang taksub, dia akan membawa kepada syirkul ta'ah. Oh ya ke? Kalau dia taksub kepada ulama, yang memang betul, alhamdulillah lah. Ya. Yang syirkul ta'ah ini adalah yang Nabi SAW sebutkan tadi ialah ahli agama ni, apa yang Allah kata A, dia kata B. Lalu kita pun kata B. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sedangkan Allah kata A. Nanti apa yang Allah kata B, ulama tu kata A, orang tu pun ikut kata A, dia tak kata B. Sebab apa? Dia ikut ulama dia tu. Ni maksud saya ni Ustaz. Yang jelas dah bukan ahli agama, yang jelas dah penipu, yang jelas dah ni. Contohnya, kita ambil contoh satu boleh Ustaz? Kalau tak menyebut nama, tak payah contoh CA je, cakap CA je. Tak ada, saya tak sebut nama lah. Tapi kalau macam orang gila-gila dengan bosku ni, macam mana Ustaz? Baik, kalau kata seseorang itu perbuatannya salah dan orang mengiyakan, orang kata betul, dia tak salah, orang mempertahankan dia, itulah masuk ketaksuban dan ketaatan yang dalam Quran Haji Jaya sebut apa?
membabi buta. Membabi buta. Dia dah tertutup dengan ilmu, tak ada lagi dah. Maka itu termasuk dalam syirkul ta'ah. Masuk dalam syirkul Tapi ta'ah. yang orang ni betul Ya, salah ke tidak hanya Allah yang mengetahui. Macam mana tu betul Ustaz? salah hanya Allah yang tahu. Tapi kalau perkara itu salah, kadang judicial system kita semua dah dah dipegang. Tak boleh juga. Kalau perkara itu memang kita tahu ia salah, bertentangan dengan agama. Memang ada buktinya dan orang masih mempertahankan dia, mengikut dia, maka itu termasuk dalam hal membabi buta. Baik perihal politik, baik perihal pentadbiran negara ke, pentadbiran syarikat, pentadbiran surau ke, ataupun dalam hal agama. Para ulama, para ustaz. Mungkin dia ikut dia huha-huha, ikut dia pergi sana sini, tapi bila time sembahyang, time Tuhan punya hal, dia orang terus pergi taat pada Allah. Lain pula ceritanya kan. Mungkin. Kita tak Mungkin, boleh lah wallah. nak zoom in terus, nak jam dengan tak boleh lah. Cuma huha-huha tu pun tengok juga huha-huha yang halal ke yang tak halal. Betul. Macam kita minat pada penyanyi-penyanyi pun macam tu juga Ustaz kan? Ya. Itu contoh paling ringkas dan mudah kalau nak tengok pada anak-anak muda kita. Yang sekarang trendnya suka apa? BTS suka Korea kan. Berubah bentuk anak muda tu dengan Korea ni di Malaysia. Berubah. Kalau kita lihat di perempuan lah paling senang kita nak lihat pakaiannya tu berubah. Memang ikut macam macam Korea. Macam orang Korea itulah. Itu kesan apa? Kesan mengidolakan dan juga kesan kita taksub kepada sesuatu. Hingga tertutup. Kita memang taksub tu dia jadi penghalang kepada kebenaran. Dia jadi penghalang kepada kebenaran. Alhamdulillah. Dia taksub kepada Nabi kita je lah. Jadi syirkul ta'ah, bahasanya saya pilih bahasa yang ada dalam terjemahan Haji Yahya, mengikut secara membabi buta. Membabi buta. Bukan membuta tuli. Saya nak sebut tapi tak seronok saya nak sebut kan. Saya sebut membuta tuli. Tapi sebab dalam Quran Haji dah sebut membabi buta, itulah perkataan yang lebih bagus kan. Ustaz ni suka yang carut-carut je. Bukan. Itu perkataan yang lebih makan dalam. Saya suka perkataan yang makan dalam. Bukan saya nak makan biar orang makan dalam, biar saya pun makan dalam. Sebab apa? Kita setiap orang ada orang yang kita ikut. Membabi buta Ustaz? Ya. Ada ke dalam Quran sebut membabi buta? Tak ada kan? Tak ada. Ni penerangan ayat dia je ni. Dalam penerangan ayat, dia letakkan. Itu mengikut bahasa-bahasa kita lah kan, sama membuta tuli, membabi buta, dia bahasa yang sama lah. Saya tak jumpa. Quran terjemahan baik guna membuta tuli. Baik. Dia tak sebut membabi ini tu. syirkul ta'ah ni cerita tentang apa? Syirkul ta'ah cerita tentang followers. Kita kan zaman banyak follower. Betul. So ini ceritanya tentang followers. Siapa yang kita follow? Adakah kita follow dia 100% hingga tak kira dah betul salah dan sebagainya? Itu masuk pada perbincangan syirkul ta'ah. Dia menghalang kepada apa? Dia menghalang kepada ilmu. Sebab tu orang Nasrani dia boleh jadi begini sebab apa? Dia beramal tanpa ilmu. So yang halang adalah ilmu. Ustaz, yang terbaru ni kira macam orang nak kerja viral kan, dia orang panggil macam blast the algorithm dia panggil. Maknanya dia orang teringin dengan nak viral semua tu. Itu termasuklah tu. Itu nak viral hingga membuat perkara yang sampai haram, dia haram lah. Nak viral hingga membuat perkara yang haram, maka dia adalah haram. Dia belum masuk, kalau kita kata syirik, belum masuk dalam syirik lah, tapi dia masuk dalam perkara yang haram. Kalau dia nak ikut viral, niat dia untuk apa, itu bergantung pada dia punya niat dan apa yang dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan. Syirkun niah dia pula. Niat dia. Dia ikut syirkun niah. Syirkun niah pula. Baik, yang keempat namanya ialah syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah.
Ustaz. Ustaz. Unmute Ustaz. Baik. Tak Cakap dengar. bagi je, rupanya tak mute. Saya selalu mute kalau tak bercakap. Baik, yang keempat ialah syirkul mahabbah. Atau dalam bahasa Melayunya ialah syirik pada kecintaan. Kita lihat pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 165. Ni bahagian yang terakhir. Kalau orang kata muak ada ustaz ni, tak habis-habis cerita pasal syirik. Dan lepas ni orang tahu je Ustaz Faiz. Ustaz mana tu? Tu Ustaz syirik. Kenapa asyik cerita pasal syirik aja? Tak ada cerita lain. Baik, pada muka surat yang ke-25. Muka surat ke-25. Ada Ustaz Syirik. Saya dulu personally waktu belajar mengenai syirik dan realitinya dalam kehidupan kita, saya antara orang yang malas nak dengar bila ustaz-ustaz cerita pasal syirik. Sebab saya rasa ini ekstrim. Ini adalah perkara yang ekstrim. Yang relax sudahlah. Ini perkara yang ekstrim. Tapi alhamdulillah lepas dah lebih belajar baru kita faham dan nampak dari sudut Al-Quran kenapa Allah tekankan bahagian syirik ini. Dia sangat-sangat penting. Dia membuatkan amalan kita semua jadi tak bernilai. Alhamdulillah. Baik, surah Al-Baqarah ayat ke-165 pada muka surat yang ke-25 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Hilang suara Jaya. Tak dengar suara Jaya. Jaya termute ke? Ke Jaya terout? Saya Ustaz, saya baca lagi. Silakan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وأن الله شديد العذاب. Terjemahan. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang buat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahawa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahawa Allah sangat berat azabnya, nescaya mereka menyesal. Ada footnote satu tak? Silakan. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, di situ ada satu footnote. Jadi saya baca footnote dia. Orang-orang yang zalim di sini adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Maksudnya, ketika orang yang zalim tersebut melihat sembahan mereka tidak memberikan manfaat sama sekali pada hari kiamat, mereka pasti meyakini bahawa seluruh kekuatan hanya milik Allah. Baik. Ayat ke-165 ini bahagiannya adalah pada bahagian kecintaan seseorang yang dia menyintai sesuatu perkara yang lain sama seperti dia menyintai Allah. Wa minan nas, dan ada sebahagian daripada manusia. Bila sebut begini, maknanya dia berlaku daripada zaman turunnya ayat ini dan nanti hingga ke hari kiamat. Mereka mengambil selain daripada Allah untuk menjadi sekutu-sekutu.
Iaitulah dengan cara mereka menyintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Bayangan mudahnya adalah seperti apa? Adalah seperti kaum musyrikin Mekah. Mereka menyintai berhala-berhala yang mereka sembah itu sama macam mereka menyintai Allah. Lalu mereka memuja, memberikan ketaatan dan kepada berhala itu sama seperti mereka memuja Allah juga. Begitu yang dilakukan juga oleh kaum Nabi Ibrahim, dan yang mereka menyembah berhala ataupun patung, kan. Dan kalau kita lihat pada asal-asal kejadian berhala ni, macam mana asal kejadian berhala? Bagaimanakah asal kejadian berhala? Asal kejadian berhala, manusia yang cipta, Ustaz. Manusia yang ciptanya. Bila dan ataupun kenapa? Masa Nabi Musa punya time, Ustaz. Masa Nabi Musa punya time yang dia ambil apa? Ya, apa tu? Samani apa? Apa dia? Samiri tu. Lain? Awal-awal terjadinya berhala. Baik, kita lihat surah yang ke-71 ayat ke-23. Pada muka surat 571. Surah Nuh, surah yang ke-71 ayat yang ke-23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Baik, terjemahan. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Baik, ada footnote? Ada, Ustaz? Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr adalah nama-nama berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh yang semula nama-nama orang soleh. Yang semula nama-nama orang soleh. Apa maksud yang semula? Saya tak tahu. Yang semula? Nama-nama orang soleh. Awal kot. Awal kot. Saya punya. Sebelum tu orang soleh. Yang awalnya. Yang awalnya, orang soleh. Yang mula-mula dia tu orang soleh maksudnya. Mungkin yang awal kot. Mana kata dia ambil nama orang soleh sebagai nama berhala dia, Ustaz. Bila orang soleh baik. Baik, 4 nama ni Wad, Suwa, Yaghus, nama-nama orang soleh dan juga Nasr. Janganlah pula kita ambil dia jadikan nama cucu kita. Kan ni pada Quran ni, ambil bagi nama cucu kan. Baik, 4 nama ini 1 2 3 5 nama Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasr. 5 nama ini adalah 5 nama berhala yang mana asalnya ialah mereka ini adalah 5 orang soleh. 5 orang soleh. Baik. Yang berada pada sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Mereka ini adalah orang yang soleh yang mengabdikan diri kepada Allah. Lalu setelah mereka meninggal, kaum mereka ini dia sayanglah orang yang baik, orang soleh. Lalu ada orang bagi cadangan. Cadangan buat apa? Buat patung. Ukirkan gambar mereka dan letakkan di belakang tempat ibadah. Contoh kalau kita kat surau, contoh kita bayangkan surau ataupun masjid kan, letak kat belakang. Letak kat belakang, saf belakang kat pintu masuk. Supaya bila kita nak keluar masjid atau kita berada dalam masjid tu, kita nampak gambar tu, kita ingat. Oh, ini adalah orang-orang soleh yang kita sayang dulu. Kan? Macam monumen dia orang buat Dia buat gambar je. Gambar. Oh, gambar. Hanya gambar je yang dia lukis, gambar yang dia lukis. Kemudian berlalunya masa, bukan berlalu masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, berlalunya generasi. Generasi yang selepasnya kata kan kita kalau dah buat satu perkara, sebab itu antara perkara yang dihalang dalam agama adalah apa? Adalah bid'ah. Perkara yang baru dalam agama. Inovasi. Kerana inovasi ini dia tak akan berhenti. Perkara inovasi tak akan berhenti. Tengok saja kereta pada zaman dulu kali pertama diciptakan dengan kereta hari ini. Berapa banyak telah berlaku inovasi dalam penciptaan kereta. Betul tak? Maka inovasi adalah satu perkara yang tidak akan berhenti. Sebab itu agama menghalang di dalam perihal agama. Bukan dalam perihal dunia. Dalam perihal agama. Dilarang. Sebab kalau mula buat, memang tak akan berhenti lah. Contohnya adalah pada penciptaan berhala. Baik. Tujuan asal generasi yang pertama buat sebab nak mengenang orang soleh yang mereka sayang. Dia lukis gambar, dia letak kat belakang. Datang generasi seterusnya, dibisikkanlah bisikan oleh syaitan. Dia bagi ilham. Apa kata letak kat depan? Supaya bila masuk tu lebih mudah nampak daripada letak kat belakang, letak kat depan. Muliakan dia orang letak dekat depan. Maka generasi seterusnya mulalah letak gambar 5 orang soleh ini di depan. Tapi dia bukan solat ke situ. Allah lah. Tapi dia letak gambar tu kat depan. Baik. Datang generasi seterusnya. Diilhamkan lagi oleh syaitan. Kalau gambar kecil. Buatlah bentuk yang macam monumen. Tak akan berhala. Bentuknya macam monumen. Supaya lebih kekal dan lebih senang nak nampak. Kalau gambar kan kena banjir ke, kena terbakar ke, habis. Kan? Kalau dalam bentuk monumen, dia lebih kuat, lebih kukuh lah. Dan lebih nampak gah. Maka orang pun buat. Bila buat, mula-mula masih lagi letak di belakang. Berlalu generasi, diletakkan di depan. Berlalunya generasi, akhirnya apa? Kan? Sembah. Mereka cakap apa? Bukan sembah. Dia mula dengan apa? Kau berdoa lah minta dekat orang soleh ni. Perantara. Dia jadikan dulu perantara. Dia bukan sembah dulu, dia jadikan perantara. Doa, wahai Wat, wahai Suwa, ya Rus, ya Auk Nasr, kau mintalah kepada Allah agar bagi kami ini dan ini. Dia bukan sembah dulu. Dia berdoa, dia minta. Lepas daripada itu, barulah dia sembah. Dan dia sembah pun, bila ditanya kepada mereka, dia orang bukan sembah sebab apa-apa. Dia orang cakap sebab apa mereka sembah? Nenek moyang. Sebab apa? Kesian nenek moyang. Berapu jawapan. Sebab orang soleh. Sebab orang soleh. Sebentar saya tak. Allahumma salli Muhammad. Sebab dia sembah sebab dia orang soleh kot. Dia pada permulaan surah saya tak ingat surah apa. Allahu Akbar. Ya Allah. Saya ingat dia berada di muka surat sebelah kanan. Surah yang permulaan sebelah kanan. Saya tak ingat surah Rum mungkin. Saya tengok surah Rum sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan surah Rum. Surah Al-Ankabut. Bukan. Surah Al-Qasas. Allahu Akbar.
Adakah kerana saya lupa telah dilupakan oleh Allah SWT? Kenapa Allah lupakan? Saya malam ni. Sudah tentu kerana Allahumma salli Muhammad, kesalahan, dosa dan juga maksiat yang telah dilakukan, ya Allah. Baik, surah Az-Zumar. Alhamdulillah, ya Allah. Recording in progress. Baik, surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga saya bacakan saja. Saya bacakan saja ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Muka surah 458. Surah yang ke-39 ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Terjemahan, ingatlah hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadah dan bawaan yang suci bersih dari segala rupa syirik. Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong. Maksudnya dia minta tolong kepada orang soleh, minta tolong kepada orang ini dan ini, sambil berkata, Dekat Ustaz. kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Ya? Jadi tak dengar sebab line Ustaz dekat. Ustaz Freeze ada. Okey. Dan orang musyrik mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong, sambil berkata, kami tidak menyembah atau memujanya, iaitu apa? Berhala itulah. Melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Maka ini permulaan dia. Mereka mula berdoa kepada patung tu, niat dia bukan nak sembah. Niat dia nak minta tolong. Tolong doakan kepada Allah, tolong minta pada Allah agar bagi kami ini dan ini. Jadi bila tanya pada orang musyrik, kenapa sembah berhala? Kata, kami tak sembah berhala. Kami jadikan ini sebagai penolong kami, nak tempat minta tolong. Sebab dia kan orang soleh, dia kan orang yang baik. Nak jadikan minta tolong dan minta perlindungan daripada Allah. Nak suruh dia minta tolong dekat Allah supaya lindungi kita. Nak minta dia minta tolong ke Allah supaya tolong kita. Itu alasan dia. Maka itulah permulaannya penyembahan terhadap berhala. Dan sehingga hari ini, kalau kita lihat orang minta tolong kat pokok, kan? Dia bukan sembah pokok, minta tolong je. Tapi minta tolong kat siapa? Saya minta tolong kat Allah. Cuma pokok ni dia ada keistimewaan dia, ada keramat dia. Maka dia minta tolong dekat pokok tu supaya minta tolong kat Allah, tolong je. Kenapa minta tolong kat kubur? Bukan kita minta tolong kat kubur, tapi kan, ini adalah orang tengah. Sebab kita ni tak cukup baik, minta tolong kat orang tengah untuk doakan kat Allah, minta bagi dekat kita, tolong kita. Maka dia sama dengan apa yang dilakukan. Asal-asal permulaan penyembahan berhala, itulah dia 5 berhala ini, Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan juga Nasr. Asalnya mereka, kenapa? Asalnya mereka sayang dan cinta kepada orang yang soleh. Akhirnya dibawa ke mana? Dibawa kepada menyembah orang soleh itu yang asalnya dia cuma sayang, dia cuma cinta sahaja. Maka inilah bahagian yang kita sebutkan sebagai syirkul mahabbah. Sebab itu kalau tanya orang musyrikin, kan, orang Mekah dia bukan sembah berhala, dia perantara je, perantara. Apa salahnya? Sebab ni kan orang soleh. Ni kan dewa-dewa yang jaga tempat ni ke apa ke, kan. Bukannya kita sembah dia, tak minta tolong je. Kan? Maka itu masuk dalam bahagian syirku al-mahabbah. Al-mahabbah. Yang membawa kepada apa? Yang membawa kepada syirik. Adapun kecintaan kita kepada ibu bapa, kepada anak-anak, kita cintakan kepada perkara yang cantik-cantik, perkara yang best, itu semua tidak termasuk dalam syirkul mahabbah. Itu adalah kecintaan yang tabi'i yang Allah kurniakan kepada kita. Tapi ia tetap kena berhati-hati. Jangan kecintaan kepada harta, kecintaan kepada anak-anak itu mengenepikan hak Allah. Maka akan jadilah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya tidak lain harta dan juga anak pinak kamu adalah fitnah, ujian dan juga musibah untuk kamu. Tetap kena berhati-hati
dalam kecintaan kita terhadap apa sahaja. Jika ia bertembung dengan hak Allah, lalu kita ketepikan hak Allah, maka ketika itu kita kena duduk dan fikir balik. Mana Ustaz. satu keutamaan kita dalam kehidupan kita? Silakan. Ustaz, Hmm. kalaulah pertolongan yang diajukan menerusi orang-orang alim, orang yang dikatakan keramat, orang yang dikatakan wali-wali itu Ustaz, itu kalaulah itu satu syirik mahabbah, syirik mahabbah. Saya ingat sekarang ni masih banyak benda tu Ustaz. Kalau ketika orang alim dan soleh itu masih hidup boleh. Dia Tak, dia dah mati Ustaz. Ketika mereka dah mati. Ketika mereka dah mati, sudah tidak boleh lagi kerana telah terputus hubungan orang yang telah mati dengan orang yang hidup. Orang yang mati di dalam kubur, dia tengah kisah tentang perihal diri dia. Kan dia pun tak boleh nak buat apa-apa. Kalaulah boleh, sudah baiknya kita Ustaz, kalau dia bertawassul dengan amalan orang yang alim tu boleh kan? Kita boleh bertawassul dengan dalam hadis kisah tiga orang tu kan yang tersangkut dalam gua tu kan. Dia bertawassul dengan amal soleh diri dia. Dia bertawassul dengan amal soleh diri dia. Maka Ustaz, itu dibolehkan. Apa maksud tawassul Ustaz? Dia perantara. Dia berdoa dengan perantara. Tapi dia tak maksudnya, minta ya Allah, orang tu. Ya Allah, yang dalam hadis disebut orang tu sangkut dalam gua dan dia berdoa, ya Allah, kalaulah perkara ini, contoh solat yang aku lakukan ini adalah amal soleh yang diterima di sisi Engkau, maka tolonglah buka pintu gua ni. Maka dia bertawassul dengan amal soleh dia. Dia jadikan itu sebagai macam perantara antara dia dengan Allah. Itu disebutkan dalam hadis, maka boleh bertawassul dengan amal soleh yang telah kita sendiri lakukan. Adapun kalau dengan orang lain dan sebagainya, itu perbincangan yang panjang dan berlaku khilaf antara para ulama. Dan yang terbaik untuk kita adalah apa? Aja yang memula dia kata apabila berlaku khilaf, yang terbaik adalah kita keluar daripada khilaf. Itu yang terbaik. Kerana kita pun tak pasti betul ke tak. Kan? Kalau betul alhamdulillah, tapi kalau kata salah, kita kan dah melakukan satu perkara yang berat, betul tak? Maka yang terbaik adalah keluar daripada khilaf. Itu yang terbaik. Maka kita pun lebih yakin dan jadi tidak ragu-ragu. Wallahu taala a'lam. Maka ini 4 bahagian syirik yang kita kena berhati-hati. Kenapa ini yang terbaik adalah dalam hal beragama ini kita berhati-hati dan kita lalu dengan jalan ilmu. Kita keluar daripada khilaf, itu perkara yang terbaik daripada kita masuk tercampur ataupun terjerumus dalam bahagian khilaf yang kita sendiri pun tak pasti mana satu betul, mana satu yang salah. Maka ini 4 perkara syirik yang disebutkan sebagai syirik akbar, iaitu syirik besar yang mengakibatkan dia punya amalan itu terhapus. Wala'iyadzubillah. Dan inilah larangan daripada Allah Azza wa Jalla yang Allah gandingkan dengan ayat suruhan. Allah suruh abdikan diri kepada dia, lalu Allah gandingkan dengan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu menjadikan bersama dengan Allah itu ada sekutu ataupun tandingan-tandingan dalam keadaan kamu mengetahui. Ini bukan nak menakutkan kita, tetapi dia nak suruh kita lebih berhati-hati dalam kita nak beragama. Kenapa? Kerana agama ini adalah agama Allah, dia bukan agama kita, maka kita tak boleh sesuka hati nak buat ikut suka kita. Kita kena buat ikut cara tuan rumah. Kita pun tak suka orang datang rumah kita buat macam rumah dia. Betul tak? Macam cerita Doremi kan. Si Mi dia pergi minta kerja kan, nak cari tukar rumput, akhirnya dia yang minta kat tuan tu, mana ukuk? Kan, dia minta ukuk, dia bersila panggung, dia minta tuan rumah tu bakarkan dia punya rokok, dia pula kata nampak tak kat luar tu ada rumput, dia suruh pergi potong. Kan? Kita pun tak suka tetamu buat rumah kita macam rumah sendiri.
Dia masuk-masuk je terus berjalan menunung pergi dapur, buka peti ais, kan, ambil makan, naik masuk, kan, godeh kita punya bilik ke dan sebagainya, kita tak suka. Maka adakah kita rasa Allah suka kita memandai-mandai dalam agama dia? Sudah tentulah Allah pun tidak suka kita memandai-mandai dalam perihal agama dia. Maka kita nak berhati-hati dalam beragama, mengikut dengan cara yang Allah telah tetapkan, itu dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam leceh agama ini, tapi dia mudah kalau kita ikut Al-Quran dan juga mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Dia akan mudah. Dia akan jadi mudah. Apa yang kita tak pasti, apa yang kita rasa macam ragu-ragu, tinggalkan. Kita buatlah amal ibadah yang kita yakin, yang kita rasa itu jelas suruhannya dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai menutup, kalau kita lihat dalam Quran, banyak tak kita jumpa perkataan subhanallah, perkataan tasbih? Banyak tak kita jumpa? Banyak kita jumpa sabbihisma rabbikal a'la. Kita jumpa yusabbihu. Allah sebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallazi asra. Subhanallah amma yusyrikun. Subhanahu amma yusyrikun. Baik, perkataan subhana ataupun perkataan tasbih itu sebenarnya membawa maksud apa? Membawa maksud kita menyucikan Allah daripada apa? Yang tidak menyucikan Allah daripada syirik, daripada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Sebab itu bila Allah suruh para malaikat, Allah bagi tahu kepada para malaikat yang dia nak menjadikan di bumi ini khalifah. Sebagai khalifah. Malaikat cakap apa? Manusia akan merosakkan. Malaikat cakap, Manusia adakah akan engkau nak menjadikan merosakkan manusia di yang bumi merosakkan ini dunia. Orang yang nak menumpahkan darah dan merosakkan di dalamnya. Dan malaikat cakap apa? Wa nahnu, dan kami nusabbihu, bertasbih kepada engkau. Bihamdika. Apa maksud bertasbih? Malaikat cakap, ya Allah, kami ni sentiasa mengabdikan diri hanya kepada engkau. Kami tak pernah niat ibadah untuk lain. Kami tak pernah buat yang lain ini kecuali hanya untuk engkau saja, ya Allah. Maka lafaz tasbih ini yang didahulukan dalam ayat ini. Kenapa? Kerana ini bahagian yang paling besar sekali. Iaitulah lafaz tasbih ini bermakna menyucikan Allah daripada tandingan-tandingan yang lain. Itu dalam Quran, bila sebut je subhanallah, perasan tak belakang dia akan keluar apa? Kalau sebut perkataan dalam Quran subhanallah, dia akan keluar belakang tu apa? Wa bihamdi. Bihamdi. Mana Ustaz? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, dia akan keluar Wala ilaha illallah. Teruslah kita sebut subhanallah. Tak, dalam Quran bila sebut subhanallah ataupun subhanahu dalam Quran, dia akan keluar selepas itu macam ayat ke-43 ni. Am lahum ilahun ghairullah subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Maksudnya apa? Subhana tu maksudnya maha suci. Suci daripada apa? Suci daripada benda-benda yang itulah. Faham. Suci daripada pengabdian diri, ketaatan, ikut selain daripada Allah SWT. Carilah ayat yang dalam Quran subhanahu. Tadi pun kita dah lalu. Surah 43 ayat 87. Dia kata apa? Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Maka subhanallah, perkataan tasbih ini, ia mensucikan Allah daripada sembahan-sembahan yang lain, mengenepikan pengibadahan, pengabdian diri itu kepada bukan selain Allah. Maksudnya hanya untuk Allah diabdikan diri, disembah, ditaati dan juga diikuti. Itulah maksud yang ada dalam perkataan subhanallah. Dia bukan hanya maha suci Allah, tak, tapi dia bentuk ketauhidan kita kepada Allah. Kita mengaku tidak ada Tuhan. Kita mensucikan Allah, hanya dia saja yang layak diabdikan diri. Wallahu ta'ala alam. Itu saja sebab kongsikan pada malam ini. Alhamdulillah kita telah selesai ayat yang ke 21
suruhan dan juga larangan pada ayat yang ke-22. Mudah-mudahan ia sedikit sebanyak membuka mata kita, membuka fikiran, membuatkan kita lebih berhati-hati dalam tindak tanduk kita dalam hal kita beragam. Kalau dulu mungkin kita ada dah tersalah langkah, dah terbuat, maka sekarang ini kita masa untuk kita memperbaiki. Allah dah takdirkan kita mempelajari bersama-sama ayat ini, kan? Maka yang Allah nak daripada kita sekarang adalah memperbaiki apa kesalahan dulu yang pernah kita lakukan. Kerana kita lakukan dulu mungkin atas sebab kita tidak ada ilmu, kita tak tahu. Maka sekarang dah tahu, kita memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Maka orang-orang yang dia bertaubat, dia kembali beriman dan memperbaiki kesalahan yang dia telah lakukan, maka inilah dia golongan yang Allah akan menerima taubat mereka. Illa man taba wa amana wa amila wa aslaha wa amila salihan fa ulaika yatubullahi alaihim. Mereka inilah golongan yang Allah akan menerima taubat dia. Dia menyesal dan dia memperbaiki kesalahan yang dulu dia pernah lakukan. Moga Allah terima taubat kita. Allah kuatkan kita untuk memperbaiki apa kesalahan yang dulu kita pernah lakukan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ya saya. Secara rumusan dia yang dilarang dan yang dia apa ni secara ayat-ayat ustaz lah kita nak ikut sebab dalam kalau pengertian baik, maka ringkasan ayat suruhan ubudu rabbakum. Baik, suruhan Allah ini masuk bahagian wajib, suka sunat ke harus? Wajib. Wajib Ustaz. Wajib. Baik, wajib. Larangan Allah, fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kau jadikan sekutu atau tandingan bagi Allah. Larangan ini maksudnya larangan yang wajib kita ikut ataupun sunat ataupun harus? Wajib. Wajib. Larangan yang wajib kita ikuti. Maka dua perkara ini kita nak bagi perhatian, kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Itu yang kita nak lakukan, yang kita sedang lakukan. Dan dalam masa yang sama kita juga nak berhati-hati bahagian yang kedua, iaitulah apa? Tidak mensyirikkan Allah dalam kehidupan kita, bahkan tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah. Kita dah lalu pada hadis kan, minggu lepas hadis yang panjang mengenai orang yang mati syahid, orang yang Allah bagi dia ilmu agama dan Quran, dan seorang lagi Allah berikan harta lalu dia berinfak. Ketiga-tiga ni akhirnya ke mana? Reject. Neraka. Akhirnya diseret oleh malaikat dengan mukanya tertelangkup ke bawah ke tanah, lalu dihumbankan ke dalam neraka. Ibadah yang mereka lakukan banyak ketika di dunia, tetapi yang masalahnya adalah pada dalam ibadah itu ada syirik kepada Allah SWT. Maka sekarang kita bukan saja nak fokus melakukan ibadah, bukan saja nak buat baik, tapi kita juga nak fokus dalam ibadah itu kita lakukan khusus khas. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri, bukan kepada perkara yang lain. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan pada semua meluangkan masa pada malam ini.